TV KPM. Wow, banyaknya ikan. Agaknya apa yang kita nak belajar hari ini sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera penonton-penonton di rumah. Sekarang anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Sebenarnya kan saya kongsi sedikit mata pelajaran yang kita nak belajar ialah aquakultur dan haiwan rekreasi. Nama saya Hanif Sean. Mesti kita nak tahu siapakah guru kita yang akan menyampaikan segala tips, kaedah untuk kita cemerlang dalam pentaksiran SPM. Jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita sudah saksikan profil guru penyampai kita hari ini. Sebelum saya kenalkan guru kita dengan lebih lanjut, tentunya bersama kita ada juga juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Ilda. Assalamualaikum Cikgu Ilda. Cikgu Ilda, kita ada banyak haiwan hari ini. Mesti Cikgu Ilda bersemangat dengan kita? Cikgu Ilda pun kata Cikgu Ilda bersemangat hari ini nak belajar sama-sama. Baiklah, bersama saya juga ialah Cikgu Zuharizam ya Cikgu, atau saya boleh panggil panggilan mesranya Cikgu Z. Ya, betul. Selamat datang Cikgu hari ini. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Cikgu Hanif sihat. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, saya rasa menarik ada ikan-ikan di sini dan saya pasti banyak sebenarnya Cikgu nak kaitkan pembelajaran kita hari ini dengan kaedah tips untuk sama-sama calon SPM kita yang sedang menonton supaya kita boleh cemerlang dalam pentaksiran SPM nanti. InsyaAllah. Baik, hari ini kita akan belajarlah tentang aquakultur dan haiwan rekreasi lah. Ya Cikgu. Mudah-mudahan murid-murid kita dapat menjawab dengan baik. Saya pasti mereka boleh jawab dengan baik. Boleh kita mulakan pembelajaran Cikgu? Boleh. Silakan Cikgu. Baik. Hari ini saya guru akan bawa semua murid-murid yang di rumah bersama-sama dengan cikgu untuk belajar tentang aquakultur dan haiwan rekreasi. Baik, sebelum itu cikgu ingin beritahu kembali bahawasanya format SPM KSSM ini ada dua lah, iaitu kertas 1 40 markah dan kertas 2 sebanyak 60 markah. Baik. Pentaksiran ini kertas 1 adalah ujian bertulis, manakala kertas 2 adalah pentaksiran kompetensi. Baik, kertas aquakultur dan haiwan rekreasi. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Okey, gunakan masa sebaik mungkin. Bahagian soalan ada 2, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A membawa markah sebanyak 60 markah, manakala bahagian B 40 markah. Murid-murid kena menjawab semua soalan. Baik, kertas aquakultur dan haiwan rekreasi ini kita pelajari berdasarkan pentaksiran yang telah ditetapkan, iaitu ada 8 modul kesemuanya. Modul tingkatan 4 adalah industri aquakultur dan haiwan rekreasi. Modul kedua adalah pemilihan tapak aquakultur, sumber air, sistem penternakan dan pemakanan ternakan. Modul 3 ialah pembiakan ikan. Modul 4 adalah penternakan ikan air tawar. Ini adalah di tingkatan 4. Manakala di tingkatan 5 ialah penternakan ikan hiasan. Modul 6, penanaman tumbuhan dan penanaman tumbuhan akuatik dan menghias akuarium. Modul 7, penghasilan produk aquakultur, dan modul 8 adalah asas keusahawanan. Okey. Sekarang ini murid akan mempelajari tajuk inilah untuk kali ini. Baik, saya rasa ini sangat menarik ya. Seperti Cikgu Z telah katakan tadi, Cikgu Z telah memberitahu kita mengenai modul-modul yang kita telah belajar, tingkatan 4, tingkatan 5, dan tentunya Cikgu Z akan berkongsi mengenai kaedah dan tips untuk kita cemerlang dalam kertas ini. Sekarang kita akan berehat sebentar, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Selamat sejahtera semua. Anda sekarang sedang menonton slot sukses SPM 2022 pecutan di Didik TV KPM. Hari ini kita sama-sama sedang tengok mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi bersama saya ialah Cikgu Zack. Ya. Cikgu, untuk segmen ini kita akan memberikan fokus kepada bahagian A, Cikgu, Ya, betul. untuk kertas ini. Ya, betul. Silakan Cikgu. Baik. Murid-murid semua dah bersedia di rumah? Kalau dah bersedia, jom bersama-sama dengan cikgu ya. Baik. Ini adalah contoh kertas 1 bahagian A bahagian A untuk tingkatan 4. Soalannya cikgu baca dahulu. Murid-murid dengar dulu. Rajah 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang perlu direkodkan dalam buku stok. Di sini dia beri kita satu gambar rajah lah, rajah 1. Pilih dan tulis padanan A, B, C dan D yang betul antara peralatan dan bahan dengan kategori stok pada ruang jawapan yang di bawah. Okey. Baik, di bawah tu dia ada letak satu kotak. Okey. Stok barang kekal dan stok barang habis guna. Jadi, murid-murid yang pertama kena tahu dahulu apakah yang dikendaki di sini. Baik, kata kuncinya adalah peralatan dan bahan yang perlu direkodkan. Apa kata tugas dia? Kata tugas dia ialah pilih dan tulis padanan A, B, C dan D. Okey, baik. Di sini kalau kita tengok gambar rajah yang pertama, A itu adalah pam air. Pam air tergolong di dalam stok barang kekal. Okey, jadi kita tuliskan jawapannya di sebelah bawah ya. Okey, A. Okey, bahagian B. B adalah anti-klorin. Anti-klorin kita guna, dia habis. Maka kita rekodkan dalam stok barang habis guna. Okey, masukkan pada bahagian B. C. C adalah antiseptik ataupun ubat-ubatan. Jadi bila kita guna, dia habis. Maka kita akan letakkan dia pada bahagian stok barang habis guna. Dan akhir sekali adalah blower. Blower kita letak di stok barang kekal. Baik, jelas ya? Baik. Jelas, Cikgu. Soalan kedua. Ini adalah contoh soalan bahagian A. Ya, A yang kedua. Pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian langkah kerja memilih induk ikan tilapia. Okey, dia beri satu pernyataan. Cikgu bacakan. Memilih induk yang sihat. Memilih induk yang berumur 2 bulan. Memilih induk dari baka yang cepat membesar. Memilih induk yang mempunyai bentuk badan bulat. Memilih induk yang mempunyai bentuk badan normal. Memilih induk yang bercampur warna merah dengan hitam. Dan akhir sekali memilih induk betina yang mempunyai genital papila berwarna kemerah-merahan. Okey, berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, pilih dan tulis 5 pernyataan langkah kerja yang betul pada ruang jawapan. Baik, dia dah beri satu pernyataan. Jadi kita kenal dulu kata kunci dia. Baik, kata kuncinya adalah langkah kerja memilih induk ikan tilapia. Baik, apa kata tugasnya? Pilih dan tulis 5. Okey, pilih dan tulis 5. Okey, dia bagi ada 7. So, kita pergi satu persatu. Memilih induk yang sihat. Jadi, kalau kita hendak pilih induk, mestilah pilih yang sihat. Jadi, kita tanda situ, tanda tick right. Okey. Yang kedua, memilih induk yang berumur 2 bulan. Telah kita pelajari di dalam pentaksiran di sekolah bahawasanya induk yang hendak dipilih ialah 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas. Maka ini kita tanda pangkah. Baik. Yang seterusnya, memilih induk dari baka yang cepat membesar. Sebagai seorang peternak, kita nak pastikan ikan kita sentiasa cepat besar. Kerana kita jimat dari segi masa. Maka ini kita tandakan right. Yang seterusnya adalah memilih induk yang mempunyai bentuk badan bulat. Okey, bentuk badan bulat maknanya isi dia tebal. Maka kita tanda right. Okey, yang seterusnya adalah memilih induk yang mempunyai bentuk badan normal. So, kita tidak pilih induk yang cacat. Induk yang cacat tidak sesuai untuk dijadikan induk. Maka kita akan tandakan right. Memilih induk yang bercampur warna merah dan hitam. Merah dengan hitam. Maka bercampur warna ini adalah tidak sesuai kerana dia akan menurunkan kualiti dari segi harga pasaran. Maka kita tanda pangkah. Dan akhir sekali adalah memilih induk betina yang mempunyai genital papila yang berwarna kemerah-merahan. So, genital papila ni ingat balik murid-murid bahawasanya kemerah-merahan genital papila adalah alat kelamin.
So, jadi kita tandakan right. Dah siap kita tanda semua ini di dalam kertas pentaksiran itu, maka kita tulis saja di bawah. Dah siap tulis. Cuma satu cikgu nak ingatkan, jangan ubah struktur ayat. Kalau dia tulis memilih induk yang sihat, tulislah memilih induk yang sihat. Okey, baik. Kita pergi soalan yang seterusnya. Murid-murid, soalan yang seterusnya. Soalan 3, A, B, C, D, E dan F adalah penyataan langkah kerja penyediaan tangki untuk pembiakan ikan tilapia yang tidak mengikut urutan. Baik, ini dibagi satu penyataan ya. Okey. Cikgu baca penyataan dia. A, menghidupkan mesin pengudaraan. B, memasukkan air bersih dan anti klorin. C, mengeringkan tangki sekurang-kurangnya 3 hari. D, membersihkan tangki daripada sisa makanan dan lumut. E, menyediakan sarang tiruan dan memeriksa saluran air keluar. Dan F, mencuci dengan larutan garam dan membilas dengan air bersih. Berdasarkan penyataan langkah kerja, berdasarkan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, E dan F pada ruang jawapan. Baik, di sini dia telah pun memberikan D ya. So kita tulis terus pada itu. Okey. Ingat kata kunci dia adalah langkah kerja penyediaan tangki. Kata tugas dia adalah mengikut urutan ya, dan tulis ABC. Jangan tulis pula ayat tu ya. Okey, baik. D dia dah beri, kita terus tulis pada kertas soalan itu D. Itu adalah sah satu. Okey, kita pergi yang kedua. Yang mana agak-agak yang kedua? Baik, yang kedua adalah ini, mencuci dengan larutan garam dan membilas dengan air yang bersih. Dan yang ketiga, okey, mengeringkan tangki sekurang-kurangnya 3 hari. Yang keempat, menyediakan sarang tiruan dan memeriksa saluran air keluar. Sebab kalau kita tidak memeriksa saluran air keluar, macam mana kita nak isi air. Jadi di sini dah tahu dah. Jawapan seterusnya adalah memasukkan air bersih dan anti klorin. Dan akhir sekali menghidupkan mesin pengudaraan. Setelah kita dah tulis di situ, maka kita tulislah jawapan kita pada bahagian bawah. Okey. Okey, dah siap Okey, dah siap. Baik, soalan yang keempat. Soalan keempat, penyataan di bawah menunjukkan sebahagian aktiviti mengasuh benih ikan tilapia. Pilih dan tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah bagi penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Penyataan dia, mengawal mutu air kolam asuhan. Okey, ini agak-agak betul atau salah? Okey, mengawal mutu air. Okey. Ingat balik kata kunci dia, kita mengasuh benih ikan tilapia. Kata tugas dia adalah kita tandakan right dan pangkah sahaja ya. Okey. Baik, mengawal mutu air. Jawapannya adalah betul ya. Mengasuh. Yang kedua adalah memantau tumbesaran benih ikan. Ini pun adalah betul. Memberi benih ikan makan Artemia sp. Ini zooplankton. Jadi kita tanda dia pangkah. Baik, menyediakan sarang pembiakan ikan tilapia. Sebab ini adalah mengasuh, maka kita tandakan pangkah. Ya. Dan akhir sekali adalah melakukan pemerhatian kesihatan benih ikan. Baik, ini kita tandakan right. Okey, tulis macam itu ya. Okey, baik. Soalan kelima. Okey, murid-murid, soalan kelima ialah jadual 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti mengurus benih ikan tilapia. Okey, di sini dia bagi satu jadual lah. Okey, dia bagi jadual 1, abjad dia adalah blower. Blower A, gelang getah adalah B, tangki oksigen C dan tiup pengudaraan adalah D. Pilih dan tulis padanan A, B, C dan D yang betul antara peralatan dan bahan dengan aktiviti mengurus benih ikan tilapia pada ruang jawapan di bawah. Baik, di bawah dia ada sediakan satu ruang jawapan di mana aktiviti dia adalah mengasuh dan membungkus. Murid-murid hendaklah faham dan ingat kembali apa yang telah dijalankan di sekolah. Okey, baik. Blower ini adalah untuk mengasuh. Okey. Jadi kata kunci yang kita ingat ialah peralatan dan bahan dan juga mengurus benih ikan. Kata tugasnya adalah pilih dan tulis padanan A, B, C dan D. Baik. Blower kita tulis kat bawah ialah A.
Okey, dia aktiviti mengasuh. Gelang getah kita nak bungkus, maka dia membungkus, letak pada bahagian membungkus. B. C. Tangki oksigen. Tangki oksigen adalah untuk membungkus ikan supaya untuk kita edarkan ikan, maka kita letak pada bahagian membungkus. Dan D. Tiub pengudaraan, letak pada bahagian mengasuh. Maka dah selesailah untuk kita menjawab pentadsiran ini. Baik, dan seterusnya. 6. Penyataan di bawah menunjukkan sebahagian tujuan mengasuh benih ikan keli. Berdasarkan penyataan di bawah, tuliskan benar bagi penyataan yang mengasuh benih ikan yang betul dan palsu bagi penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Di sini dia ada tulis. Baik, kita ingat balik. Kata kunci yang pertama kita kena gariskan dulu. Tujuan mengasuh benih ikan keli. Okey, kena tulis arahan dia adalah benar dan palsu. Jangan buat tanda right pula. Okey, kita tandakan benar dan palsu sahaja. Okey, mengurangkan kecederaan pada benih ikan. Baik, ini kita tandakan apa? Jawapan dia adalah benar. Okey, meningkatkan kadar hidup benih ikan. Okey, meningkatkan kadar hidup benih ikan untuk mengasuh adalah betul. Benar. Benar. Melepaskan benih ikan pada awal pagi. Yang ini adalah palsu. Maka kita tanda palsu. Memastikan benih ikan sentiasa sihat dan aktif. Yang ini menunjukkan kita sebagai seorang peternak, waktu kita mengasuh, kita nak pastikan benih ikan kita sentiasa sihat dan aktif. Maka kita tulis benar. Dan memudahkan pemindahan benih ikan dan dari kolam asuhan ke kolam ternakan. Yang ini adalah palsu. Okey. Baik. Soalan ke-7. Penyataan di bawah menunjukkan langkah kerja persenyawaan telur dalam proses pembiakan aruhan kering ikan keli yang tidak mengikut urutan. Baik. Dia bagi satu penyataan, iaitu A. Menimbang induk menimbang induk jantan dan betina. B. Menghasilkan induk ke tangki stimulasi. C. Menyuntik induk dengan hormon pembiakan. D. Menggaul sperma dan telur untuk disenyawakan. E. Meleret perut induk betina untuk mengeluarkan telur. F. Adalah membedah perut induk jantan untuk mengeluarkan kantung sperma. Berdasarkan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis B, C, D, E dan F pada ruang jawapan. Baik. Ni ada ruang jawapan disediakan dan kita tahu dia dah tulis A. Ingat balik, kata kuncinya adalah langkah kerja persenyawaan telur yang tidak mengikut urutan. Baik, apakah yang perlu murid-murid buat adalah kata tugasnya adalah kita tulis B, C, D, E dan F mengikut urutan. Mengikut urutan. Baik, kita tengok satu persatu. Baik, setelah A, kita terus tulis nombor 1. Dekat A terus nombor 1. Iaitu menimbang induk jantan dan betina. Lepas kita timbang, apa kita kena buat? Kita kena menghasilkan induk ke dalam, kita kena suntiklah. Timbang kita kena suntik dulu. Lepas suntik, barulah kita menghasilkan induk ke dalam tangki stimulasi. Dan bila kita dah hasil ke dalam tangki stimulasi, barulah kita melakukan proses seterusnya, iaitu membedah perut induk jantan untuk mengeluarkan kantung sperma. Dan kita meleret perut induk betina untuk mengeluarkan telur. Akhir sekali adalah kita menggaulkan sperma dan telur untuk disenyawakan. Okey, baik. Setelah kita dah tulis pada kertas kita itu, kita tulislah pada ruang jawapan di bawah. Okey, tulis A, C, B, F, E dan D. Okey, dah lengkap. Maka selesailah pentadsiran untuk soalan 7. Baik, soalan ke-8. Jadual 2 menunjukkan nama makanan semasa mengasuh benih ikan keli. Ini nama makanan lah. Nama makanan adalah ikan baja, Moina SP dan pelet. Pilih dan tuliskan nama makanan tersebut mengikut kategori makanan yang betul pada ruang jawapan. Dia bagi satu jadual di bawah untuk kita tulis kategori makanan dan juga ruang jawapan. Baik, kata tugas dia, kata kuncinya adalah mengasuh benih ikan keli. Yang kedua adalah kata tugas dia kita tulis. Pilih dan tulis nama makanan tersebut.
Okey. Ini boleh faham sekarang ya? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Baik, kategori makanan. Makanan rumusan. Kalau kita perhatikan pada jadual itu, makanan rumusan adalah apa? Agak-agak adalah pellet. Okey, makanan tambahan adalah ikan baja dan akhir sekali makanan semula jadi adalah apa lagi satu lagi tu? Moina SP. Moina. Terima kasih Anil. Okey, Moina SP. Ini adalah soalan nombor 8. Okey, dah selesai. Okey, boleh faham ya? Boleh, Okey, cikgu. baik. Murid-murid, yang seterusnya soalan 9. Pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian faktor yang mempengaruhi kaedah pengiraan pemberian makanan. Pilih dan tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik, ini adalah pernyataan dia. Baik, keluasan, saiz tangki, jumlah ikan di dalam tangki, spesies ikan di dalam tangki, timbangan berat ikan yang dijadikan sampel, jenis tangki seperti tangki gentian kaca dan simen. Baik, kata kuncinya adalah mempengaruhi kaedah pengiraan pemberian makanan. Kita hanya tandakan right dan pangkah sahaja. Baik, keluasan tangki. Okey, keluasan tangki tanda apa? Okey, kita tanda right. Jumlah ikan. Jumlah ikan kita tanda right. Spesies ikan. Spesies ikan tak ada kena-mengena. So kita tanda pangkah. Timbangan berat ikan. Ini kita tanda right. Okey. Dan akhir sekali jenis tangki. Tak kisah tangki apa pun tetap boleh pakai. Jadi kita tanda pangkah sebab jenis tangki tidak mempengaruhi kaedah pengiraan pemberian makanan. Baik, soalan 10. Pernyataan di bawah menunjukkan langkah kerja pelepasan benih ikan keli dalam tangki yang tidak mengikut urutan. Baik, ini beri satu pernyataan kepada kita. Membuka ikatan plastik pembungkusan, melepaskan benih ikan secara perlahan, memasukkan sedikit air tangki ke dalam plastik pembungkusan, meletakkan plastik pembungkusan di dalam tangki yang berisi air, memeriksa suhu air dalam plastik pembungkusan dengan air tangki. Baik, berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, pilih dan susun pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Jadi sini kita susunlah. Kita tahu kata kuncinya adalah langkah kerja pelepasan benih ikan. Jadi kata tugas dia adalah pilih dan susun. Maka kita tentukan dia. Okey, yang pertama adalah meletakkan plastik pembungkusan di dalam tangki yang berisi air. Yang kedua adalah membuka ikatan plastik pembungkusan. Yang ketiga adalah memasukkan sedikit air tangki ke dalam plastik pembungkusan. Yang keempat adalah memeriksa suhu air di dalam plastik pembungkusan dengan air tangki supaya sama. Dan yang akhir sekali adalah melepaskan benih secara perlahan-lahan. Dah selesai kita tulis itu, tulis saja jawapan itu pada bahagian bawah. Yang ini juga satu peringatan daripada cikgu. Elakkan peringatan jangan mengubah struktur ayat. Baik, soalan 11. Rajah 2 menunjukkan sebagai musuh di ikan ternakan. Ini ada bagi gambar rajah. Okey, yang ni kata kuncinya adalah musuh ikan ternakan. Apa kata tugasnya adalah pilih dan tuliskan padanan A, B, C dan D. Baik, musuh kita akan pertama adalah belut. Belut adalah musuh di dalam air. So kita tulis A. Memerang adalah pada musuh di darat, ular musuh di dalam air dan biawak adalah musuh di daratan. Baik, soalan 12. Pernyataan di bawah menunjukkan dua kaedah menganggarkan benih ikan. Pernyataan menganggar benih ikan, kaedah penganggaran anak benih menggunakan sukatan seperti cawan atau bekas. Kaedah penganggaran anak benih menggunakan alat penimbang. Tuliskan pernyataan menganggarkan benih ikan tersebut mengikut kaedah menganggarkan benih ikan yang betul pada ruang jawapan. Baik, di sini kata kuncinya dua kaedah menganggar benih ikan. Kata tugas dia adalah tuliskan pernyataan. Ini kena tulis, murid-murid kena tulis. Baik, kita kena tahu sukatan. Bila sukat dan juga satu lagi adalah alat penimbang. Sukat mesti apa? Okey, kita tulis jawapan dia pada bahagian bawah iaitu biomass. Manakala adalah alat penimbang adalah volumetric. Alat penimbang adalah biomass, sukatan adalah volumetric. Dan ini adalah merupakan satu daripada tip untuk menjawab soalan bahagian A yang cikgu ingin kongsikan bersama dengan murid-murid di rumah. Yang pertama, baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan, isi tempat kosong, padankan, betul atau salah, benar atau palsu, urutan, salin semula atau perwakilan. Kenal pasti gambar rajah, jadual atau pernyataan, gariskan kata tugas, jawab semua soalan, isikan semua dengan jawapan, semak semula jawapan.
Okey. Saya rasa itu tips yang begitu penting untuk calon-calon SPM kita. Apakah pandangan cikgu untuk penyediaan terakhir calon-calon SPM kita untuk menjawab bahagian A ni? Persediaan terakhir mengingati semula apa yang perlu yang telah dipelajari di sekolah, suatu pentaksiran pada kertas 2 supaya kita mudah untuk menjawab pada bahagian A. Baik, saya setuju tu cikgu. Kena ingat dan faham ya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Slot ni khas untuk calon-calon SPM kita untuk mempelajari tips dan kaedah untuk sama-sama kita cemerlang dalam pentaksiran SPM nanti. Baiklah, bersama saya ialah Cikgu Zack dan Cikgu Zack sedang berkongsi mengenai aquakultur dan haiwan rekreasi, Cikgu. Dan untuk segmen ini, Cikgu akan memberikan fokus kepada bahagian A tingkatan 5. Ya, betul. Ya, Cikgu. Betul ni. Silakan, Cikgu. Baik, terima kasih Ani. Baik, murid-murid di rumah, apa khabar? Baik, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Zack dalam bahagian A tingkatan 5. Baik. Ini adalah pentadsiran contoh soalan bahagian A untuk tingkatan 5. Cikgu bacakan dahulu ya. Jadual 1 menunjukkan sebahagian peralatan dan bahan yang digunakan untuk aktiviti pembiakan ikan moli. Baik. Dia beri satu jadual ya. Okey. A, B, C, D. A adalah sangkar pembiakan, B adalah tangguk tangan, C adalah garam dapur, D adalah anti-klorin. Pilih padanan nama peralatan dan bahan tersebut mengikut kategori peralatan dan bahan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Baik. Apakah kata kunci dia? Kata kuncinya adalah peralatan dan bahan pembiakan ikan moli. Apa kata tugas dia ni? Untuk padankan nama peralatan dan bahan mengikut kategori, Cikgu. Ya, baik, betul. Kita tulis A, B, C dan D ya. Okey, terima kasih ni. Baik, murid-murid, kita dah tahu kata kunci dan juga ada kata tugas. So, mari kita sama-sama. Baik, bahan. Okey, kita tengok dulu. A, sangkar pembiakan. Sangkar pembiakan ini adalah kategori adalah peralatan. Maka kita tulis pada bahagian peralatan. Okey. Tangguk tangan. Tangguk tangan adalah yang kita guna tu. Tangguk tangan ini adalah apa agak-agak? Tangguk tangan saya rasa peralatan ni, Cikgu. Okey, betul ni. Tahniah. Okey, tangguk tangan adalah peralatan. Garam dapur. Garam dapur ni bahan. Okey, bahan. Dan anti-klorin. Anti-klorin juga saya pasti ni bahan. Bagus. Terima kasih ni. Baik, setelah kita dah tahu semua tu, maka kita tulislah pada bahagian bawah ya. Okey, kita tulis A, B, C dan D ya. Okey, baik. Soalan kedua yang ingin cikgu kongsikan. Baik, A, B, C, D, E dan F adalah pernyataan langkah kerja membiak ikan swordtail yang tidak mengikut urutan. Baik, ini adalah satu pernyataan. Memilih induk yang sesuai untuk dibiakkan, menghasilkan benih ikan hiasan dari induk, menyediakan akuarium dengan paras air yang sesuai, meletakkan sangkar pembiakan dan sedikit garam dapur, melepaskan induk yang dipilih mengikut nisbah yang ditetapkan. Berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, tuliskan pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, apa kata kata kunci dia? Kata kuncinya adalah A, B, C, D, E dan F adalah langkah kerja membiak. Baik, kata tugas dia adalah tulis pernyataan langkah kerja mengikut urutan. Baik, kita pergi satu persatu daripada pernyataan langkah kerja yang telah diberikan. Baik, memilih induk. Yang pertama adalah menyediakan akuarium dengan paras air yang sesuai. Kedua adalah meletakkan sangkar. Kita letak sangkar dan sedikit garam dapur. Yang ketiga, kita akan memilih induk yang sesuai untuk dibiakkan. Yang keempat adalah melepaskan induk yang dipilih mengikut nisbah yang ditetapkan dan akhir sekali adalah menghasilkan benih ikan hiasan dari induk setelah ikan itu membiak. Baik, di sini kita dah tulis pada kertas soalan tersebut, maka kita tulislah pada bahagian bawah.
peringatan mesra daripada cikgu ialah jangan mengubah struktur ayat. Ini sangat penting ya. Baik. Kita pergi kepada soalan ketiga. Anis boleh bantu ke? Cuba baca soalan. Boleh, cikgu. Soalan 3. Rajah 1 menunjukkan sebahagian medium untuk pembiakan hiasan bertelur. Pembiakan ikan hiasan bertelur, ada diberi bahan dan peralatan dan juga abjad A, B, C, D, cikgu. Okey, terima kasih Anis. Baik, di sini dia dah bagi kita gambar. Gambar dia dah bagi, rajah dia dah bagi. Okey, pilih dan tulis padanan A, B, C dan D yang betul antara medium dengan spesies ikan hiasan pada ruang jawapan. Baik. Yang A itu adalah apa? Paip PVC. Maka paip PVC, sebelum itu kita ingat balik, kata kunci dia adalah medium untuk pembiakan dan kata tugas dia adalah pilih dan tulis padanan A, B, C dan D. Okey, baik. Kita jawapan yang kita nak beri tulis pada bahagian bawah. Baik. Ikan angel, A itu adalah paip PVC, maka kita letak pada ikan angel. B itu adalah azolla, tumbuhan akuatik. Okey, maka itu untuk ikan pelaga. Jadi letak bawah. C adalah botol air mineral. Maka kita itu untuk ikan pembiakan ikan pelaga juga. Maka kita tulis pada bahagian C. Dan D adalah palsu pecah. Maka kita tulis pada ikan angel. Baik, murid-murid, ini soalan yang keempat pula. Baik, soalan keempat, pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian langkah kerja membiak ikan gupi dengan menggunakan air paip. Berdasarkan pernyataan di bawah, tuliskan benar bagi pernyataan membiak ikan gupi yang betul dan palsu bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik, memasukkan sarang tiruan, mencampurkan sedikit antiklorin, memasang alat pondaran dengan kuat, memasukkan air setinggi 2/3 dari paras tangki dan akhir sekali melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Baik, kata kunci dia adalah apa? Langkah kerja membiak ikan gupi dengan menggunakan air paip. Apa kata tugas dia, Anis? Kata tugasnya benar dan palsu. Ya, betul. Kata tugasnya adalah benar dan palsu. Murid-murid hendaklah tulis benar atau palsu sahaja. Baik, kita pergi satu-satu. Memasukkan sarang tiruan. Sarang tiruan, betul atau salah? Benar atau palsu? Saya rasa ni palsu, cikgu. Palsu. Baik, kita tengok. Okey. Itu adalah palsu. Sarang tiruan adalah untuk ikan tilapia. Okey. Mencampurkan sedikit antiklorin. Benar atau palsu? Benar ni, cikgu. Kerana ya, betul. Memang perlukan antiklorin. Ya, betul. Benar. Memang perlukan antiklorin ya, murid-murid. Baik, memasang alat pondaran dengan kuat. Ini adalah apa? Ini adalah palsu. Memasukkan air setinggi 2/3 dari paras tangki. Ini adalah benar. Benar. Okey, terima kasih Anis. Jawapan anda adalah betul. Maka adalah benar. Dan melepaskan induk yang matang pada awal pagi. Ini juga adalah benar. Baik. Selesai sahaja soalan 4. Okey, baik. Soalan pentaksiran yang seterusnya adalah, cikgu bacakan dulu ya. Rajah 2 menunjukkan tumbuhan akuatik yang telah siap dibungkus untuk dipasarkan. Baik, dia bagi A, B dan C. Okey. Pilih dan kelaskan pembungkusan tersebut mengikut kaedah pembungkusan yang betul dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Baik, dia dah bagi, kita tulislah. Okey, A itu apa? A itu adalah jenis, ingat balik kata kuncinya adalah siap dibungkus. Dan kata tugas dia tulis A, B dan C. Baik. A adalah kaedah loose. Okey, yang kedua tu kita nampak macam dia letak dalam bakul. So itu adalah pot. So kita letak B. Dan C adalah kaedah bunch. Okey, letak situ saja bunch. Okey, dah faham? Baik, dah faham. Kita boleh pergi pada soalan pentaksiran yang seterusnya. Baik, soalan 6. Jadual 2 menunjukkan pernyataan contoh-contoh tema untuk menghias akuarium. Pernyataan contoh tema iaitu sungai kita, piramid Sahara, gunung hutan hujan akuatik, hiasan angkasa lepas. Pilih padanan contoh tema tersebut mengikut kategori tema yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Dia dah bagi satu ruang kat bawah. So, mari kita tengok satu-satu. Sungai kita. So, sebelum itu, cikgu ingatkan balik, biotop. Biotop maknanya adalah semula jadi. Okey, Anis ni yang pelik lah. Anis yang pelik. Anis yang pelik juga. Anis. Bukan Anis. Bukan okay. Anip juga, Ustaz. Okey, baik. Biotop. Okey, sungai kita ni adalah menunjukkan adalah semula jadi. Maka kita akan tulis pada bahagian bawah lah. Okey, sungai kita. Yang kedua, piramid Sahara. Ini adalah flag.
pelik maknanya aneh. Maka kita akan tulis pada bahagian aneh. Okey, hutan hujan akuatik. Ini nampak hutan hujan akuatik menunjukkan hutan. Hutan menunjukkan kepada suasana semula jadi. Maka kita tulis pada biotop dan akhir sekali adalah hiasan angkasa lepas pada aneh. Baik. Soalan 7. Jadual 3 menunjukkan pernyataan langkah kerja menghias bahagian dasar akuarium. Okey, pernyataan dia adalah memasukkan pasir, memasang penapis dasar, memasang hiasan latar akuarium, meletakkan lapisan baja dan ditutup dengan batu kerikil, menyediakan landscape seperti susunan batu, kayu atau bahan lain yang sesuai dengan tema. Berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, tuliskan pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, kata kuncinya adalah apa ni? Kata kunci yang diberi cikgu ialah langkah kerja menghias bahagian dasar akuarium, cikgu. Ya, betul. Bagus ni. Baik, itu adalah langkah kerja. Kata tugas dia adalah kita tulis pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul. Baik, kita tentukan satu persatu. Baik, yang pertama ialah kita memasang hiasan latar belakang. Yang kedua, kita akan memasang penapis dasar. Yang ketiga adalah kita memasukkan pasir. Yang keempat adalah menyediakan landscape seperti susunan batu, kayu, bahan. Dan yang terakhir sekali adalah meletakkan lapisan baja dan ditutup dengan batu kerikil. Setelah kita selesai saja di situ, maka kita tulislah pada bahagian bawah. Dan ingat pesan cikgu, peringatan daripada cikgu, jangan mengubah struktur ayat. Baik, soalan 8. Pernyataan di bawah menunjukkan sebahagian ciri-ciri pemilihan tumbuhan akuatik untuk ditanam. Pilih dan tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik, di bawah ni dia akan bagi satu pernyataan je murid-murid. Baik, pernyataan dia adalah satu adalah mudah ditanam, jenis kolam tanaman, keupayaan hidup yang tinggi, mudah mendapatkan sumber benih dan kawasan taburan hujan yang berterusan. Baik, agak-agak apa kata kuncinya ni? Kata kunci yang diberi, cikgu, ialah ciri-ciri pemilihan tumbuhan akuatik, ya, cikgu? Ya, betul. Ciri-ciri pemilihan tumbuhan akuatik untuk ditanam. Apa kata tugas dia? Kata tugas, saya rasa tandakan right atau yang betul atau pangkah juga yang tidak berkaitan. Ya, bagus ni. Okey, kita tandakan right dan juga pangkah ya. Okey. Baik, mudah ditanam. Okey, kita nak pilih induk, maka kita pilih yang sesuai. So mudah ditanam. Mestilah kita nak cari yang mudah ditanam. Maka kita tandakan apa ni? Tandakan right, cikgu. Tanda right. Betul. Bagus ni. Okey, baik. Jenis kolam tanaman. Jenis kolam tanaman kita akan tandakan apa? Saya rasa ni bukan jawapan yang betul, cikgu. Mana pangkah? Pangkah. Sebab apa? Sebab dia bukan ciri. Kita nak ciri pemilihan tumbuhan. Itu jenis kolam. Okey. Okey, keupayaan hidup yang tinggi. Ini adalah melibatkan ciri ya. Ciri pemilihan tumbuhan akuatik. Jadi keupayaan hidup yang tinggi adalah melibatkan ciri. Maka kita akan tandakan right. Mudah mendapatkan sumber benih. Baik, agak-agak apa jawapan dia ni? Saya rasa ini betul, cikgu. Ya, ini adalah betul. Kerana sebab apa? Kita nak tumbuhan. dapatkan benih. Sebab dia melibatkan ciri. Maka kita akan tanda right. Taburan kawasan taburan hujan yang berterusan. Ini adalah salah. Tidak ada berkaitan langsung dengan pemilihan tumbuhan akuatik. Maka kita akan tandakan pangkah. Ya, murid-murid? Cikgu, jika calon SPM kita selain daripada menanda right atau pangkah, tapi ditulisnya benar atau palsu, cikgu, adakah itu boleh membuatkan mereka kehilangan markah? Itu kemungkinan besar boleh berlaku. Jadi, cubalah akur pada arahan soalan. Kalau arahan susu tanda right, kita tandakan right. Kalau soalan itu tandakan betul, tandakan betul. Kalau dia kata tulis benar, tulislah benar. Kalau dia katakan palsu, tuliskan palsu. Ini penting supaya murid-murid faham akan arahan kertas tersebut. Kertas pentadsiran tersebutlah yang telah ditulis pada bahagian muka hadapan. Baik, cikgu. Baik, cikgu boleh sambung. Silakan, cikgu. Baik, soalan yang ke-8. Yang ke-9. Soalan ke-9 sekarang. Maaf ya. Betul, cikgu. Baik, 9. Rajah 3 menunjukkan sejenis penapis yang digunakan dalam bidang akuakultur. Ini adalah satu contoh
penapis ya yang diguna pakai. Penapis ada tiga jenis. Penapis dasar, pertengahan dan juga atas lah. Okey, baik. Berdasarkan pernyataan di bawah, tuliskan betul. Bagi pernyataan ciri penapis tersebut yang betul dan salah, bagi pernyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Baik. Di sini ada satu pernyataan lah ni. Okey, Ya, kita cikgu. maknanya kata pernyataan dia adalah, cikgu baca dulu. Semua bahagian penapis perlu diletakkan di dalam air menggunakan kuasa bateri untuk menghidupkan pam. Berfungsi untuk menyaring kekotoran seperti najis ikan. Tidak sesuai digunakan untuk menjalankan pembiakan ikan, dan yang terakhir sekali adalah mempunyai getah pelekat untuk melekatkan pam di dinding akuarium. Baik, ini adalah pam lah. Pam. Okey, baik. Adalah jenis pam dan bukan jenis penapis yang digunakan di dalam akuarium. Baik. Apa kata tugas dia? Kata kuncinya adalah Kata kunci sejenis penapis, cikgu. okey, baik. Itu adalah kata kunci dia. Apa kata tugas dia? Kata tugas saya rasa betul atau salah, cikgu. Ya, betul. Baik, dia suruh tulis soal penafsiran ini, suruh kita fahamkan tulis perkataan betul dan salah. Okey, baik, kita pergi satu persatu ya. Aneh ya. Okey. Silakan, cikgu. Semua bahagian penapis perlu diletakkan di dalam air. Betul atau salah? Saya rasa ni salah, cikgu. Sebab Saya pernah bela ikan, saya tak pernah letak okey, sepenuhnya baik. penapis Cikgu dalam air. terangkan ya. Ya. Baik, kalau kita letakkan semua sekali, akan tidak berlakulah proses penapisan sebab ini adalah penapis pada bahagian atas. So ini bukan ciri dalam untuk penapis ini. Maka kita akan tandakan salah. Okey. Menggunakan kuasa bateri untuk menghidupkan pam. Agak-agak ni apa? Saya rasa tak juga, cikgu. Ini salah, cikgu. Ya, betul. Ini menggunakan kuasa elektrik ya. Okey, murid-murid menggunakan kuasa elektrik, maka kita akan tulis salah. Salah. Baik, berfungsi untuk menyaring kekotoran seperti najis ikan. Baik, bila berfungsi untuk menyaring, namun pun penapis, maka kita tulis Betul. betul. Okey, pandai. Betul Tidak sesuai digunakan untuk menjalankan pembiakan ikan. Baik, kenapa penapis ini tidak sesuai? Sebab sekiranya kita menggunakan penapis ini untuk membiakkan ikan, nanti anak ikan akan disedut dan ditapis pada bahagian atas. Maka kita tidak akan dapat hasil. Maka ini adalah merupakan, jawapannya adalah betul. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah mempunyai getah pelekat untuk melekatkan pam di dinding akuarium. Baik, dinding akuarium itu, pam tu letak pada dinding. Maka ini adalah Betul, cikgu. okey, betul. Baik, soalan yang seterusnya. Soalan 10. Jadual 4 menunjukkan penyataan langkah kerja pembungkusan produk hidup. Okey, ini adalah pembungkusan produk hidup, iaitu mengikat bungkusan dengan rapi, memasukkan udara ke dalam beg plastik, memasukkan produk ikan ke dalam plastik. Ikan hidup yang telah dibungkus disusun untuk pengedaran. Produk ikan yang hidup dimasukkan ke dalam kenderaan untuk tujuan pengedaran. Berdasarkan pernyataan langkah kerja di atas, tuliskan pernyataan langkah kerja mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baik, apa kata tugasnya ialah apa agak ni? Saya rasa langkah kerja pembungkusan produk hidup, cikgu. Okey, betul. Itu adalah dia punya kata kunci dia. Kata kunci, tugas maaf. dia? Kata tugas urutan yang betul, pernyataan Okey. langkah kerja urutan yang betul. Tuliskan pernyataan mana kita tentukan dan kita tuliskan pernyataan itu mengikut urutan. Baik, kita pergi satu persatu Baik, yang pertama adalah masukkan produk ikan ke dalam plastik. Okey, kita dah masuk produk ikan ke dalam plastik. Lepas kita masuk, apa kita buat? Kita masukkan udara lah. Masuk udara supaya ada oksigen. Ada oksigen. Dan yang ketiga, mengikat bungkusan dengan rapi. Kita ikat dengan menggunakan gelang getah supaya rapi. Lepas tu, ikan yang hidup telah dibungkus, disusun untuk kita edarkan. Dan produk, last sekali adalah produk ikan hidup dimasukkan ke dalam kenderaan untuk tujuan pengedaran. Maka dah tulis semua ni, kita akan tulis pada bahagian ruang jawapan dia. Ingat, jangan mengubah struktur ayat. Okey, murid-murid, jangan mengubah struktur ayat. Baik. Boleh cikgu teruskan? Boleh, cikgu. Silakan. Baik. Okey, yang cikgu ingin beri tip lah kepada murid-murid di luar sana yang mengambil taksiran ini, di mana yang pertama adalah baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan.
isi tempat kosong, padankan, betul atau salah, benar atau palsu, urutan, salin semula ataupun perwakilan. Perwakilan tu maksudnya A, B, C itulah. Ya, cikgu. Itu adalah perwakilan. Okey. Kenal pasti gambar rajah, jadual dan ataupun penyataan. Gariskan seperti mana yang telah kita pelajari tadi, kita gariskan kata tugas. Jangan bimbang kalau kita tulis pada kertas pentafsiran tersebut tidak akan dipotong markah tidak akan dipotong Okey, jawab semua soalan, isikan semua dengan jawapan. Semak semula jawapan. Baik, pada bahagian A ini ingat kembali ada 15 soalan, ada 60 markah bersamaan dengan 60 markah. Baik, cikgu. Okey. Cikgu ada katakan di situ bahawa murid kita harus jawab semua soalan, cikgu. Ya. Apa pendapat cikgu kalau murid menjawab soalan tetapi tidak mengikut urutan? Sebagai contoh, dapat jawapan soalan 1, kemudian saya pergi ke soalan 3 dululah. Okey, tak ada masalah. Baik, bagi murid-murid yang menjawab soalan sebegitu, dia tidak ada masalah kerana markah tidak akan dipotong. Okey, jawab sahaja soalan. Katakanlah murid itu belum dapat lagi idea untuk menjawab soalan nombor 1. Dia dapat idea untuk soalan nombor 3. Tak apa, teruskan dulu dengan soalan nombor 3. Mungkin last nanti barulah sel-sel otak dia berkembang ataupun dapat balik idea setelah dia berfikir, maka dia boleh teruskan balik dengan soalan nombor 2. Yang penting jawab semua soalan dia. Ya, itu yang penting. Baiklah, Jangan tinggalkan kosong. Okey. Saya setuju tu dan kita akan berehat sebentar. Tentunya banyak lagi Cikgu Zack akan berkongsi dengan kita. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, sekarang anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Sama-sama kita sedang belajar dan dapatkan tips dan kaedah untuk cemerlang dalam akuakultur dan haiwan rekreasi. Itulah mata pelajarannya. Bersama saya ialah Cikgu Zack. Ya. Cikgu, untuk segmen ini, Cikgu akan membincangkan mengenai bahagian B, Cikgu, ya? Ya, betul. Untuk kertas ini. Ya, betul. Baik, silakan Cikgu. Baik, terima kasih Ani. Baik, murid-murid semua yang berada di rumah, anda bersedia? Jom bersama-sama dengan cikgu Okey, baik. Untuk bahagian B, kita akan lihat satu persatu Okey, baik. Soalan taksiran yang pertama. Anda telah berjaya membunuh seekor musuh ternakan ikan seperti rajah 1. Dia bagi kita satu gambar rajah gambar rajah. Okey, ingat balik gambar rajah ini apa? Tengok, perhatikan betul-betul. Jangan tersilap tafsir gambar rajah tersebut. Baik. Berdasarkan rajah 1, nyatakan kategori musuh ternakan tersebut. B. Huraikan langkah untuk melupus musuh tersebut. C. Cadangkan satu cara untuk mencegah musuh kategori yang sama daripada memasuki kawasan ternakan ikan anda. Agak-agak gambar rajah ni menunjukkan gambar apa? Saya rasa itu biawak, Cikgu. Ya, betul ni. Baik, itu adalah merupakan gambar rajah seekor biawak. Okey, seekor biawak. Baik, kita pergi kepada soalannya. Okey, kata kunci adalah membunuh seekor musuh ternakan ikan lah. Baik. Nyatakan kategori musuh ternakan tersebut. Baik, musuh ternakan ikan ada 3 Ingat balik apa yang telah dipelajari. Musuh di darat, musuh di air dan juga musuh di udara murid-murid. Baik. Berdasarkan gambar rajah tadi, kalau kita tahu ini dah sebut ialah biawak. Biawak berada di atas daratan. Maka kita tulislah jawapan dia adalah musuh di daratan. Okey, dah tulis, selesai. Baik, yang kedua, langkah untuk melupus musuh tersebut. Baik, ini adalah merupakan langkah untuk melupus musuh. Ingat, musuh di daratan. Baik, betul ni. Baik, langkahnya adalah yang pertama, kita mencari lokasi untuk melupus, untuk pelupusan yang sesuai. Yang kedua, kita gali lubang 1 meter dalam, lebih kurang dalam 3 kaki. Okey. Kemudian kita memasukkan satu lapisan kapur. Okey, isi kapur. Lepas isi kapur, kita masukkan biawak tadi ataupun musuh ternakan kita. Dah siap isi, kita kambus dengan tanah sedalam 0.2 meter. Dan seterusnya kita masukkan satu lapisan kapur. Masuk balik kapur sekali lagi. Yang 7, kambus tanah sehingga penuh, sehingga timbunan lebih tinggi dari aras tanah. Rekod
kerja meluput tersebut. Agak-agak kenapa kita kambus kena lebih tinggi? Kerana akan berlaku proses perebutan kepada haiwan tadilah atau musuh tadi. Okey, baik. Sekarang murid-murid dah faham. Baik, soalan yang ketiga iaitu C ya. Okey, Anif boleh baca soalan Boleh, C? cikgu. Satu cara untuk mencegah musuh kategori yang sama daripada memasuki kawasan ternakan ikan anda. Baik, dalam pentaksiran ini adalah dia minta satu saja cara. Baik, kita boleh beri jawapan ialah memasang pagar ataupun kita tutup. Memasang pagar itu adalah satu jawapan dan menutup dengan jaring pada saluran air masuk. Okey, air masuk pun musuh ternakan boleh masuk. Okey, baik. Baik, kita pergi kepada yang soalan seterusnya. Rajah 2 ialah produk ikan perkasam yang telah anda hasilkan. Okey, dia bagi kita satu gambar rajah. Baik, berdasarkan rajah 2, nyatakan satu bahan yang diperlukan untuk menyediakan ikan perkasam tersebut. B, huraikan langkah-langkah untuk menyediakan ikan perkasam. C adalah cadangkan satu cara pembungkusan ikan perkasam. Baik, sekarang ni kita dah tahu gambar kita dah kenal. Jadi apa kata kunci dia ialah apa ni? Kata kunci dia? Produk ikan perkasam ni, cikgu. Ya, betul. Adalah produk ikan perkasam. Baik, sekarang kita tengok apakah yang hendak kita jawab untuk soalan ini. Baik. Berdasarkan rajah 4, nyatakan satu bahan yang diperlukan untuk menyediakan ikan perkasam tersebut. Baik. Agak-agak apa bahannya? Agak-agak aneh lah. Apa bahan yang untuk kita buat ikan perkasam? Pernah makan ikan perkasam ke? Saya rasa saya tak pernah, cikgu. Okey, kalau tak pernah tak apa. Kalau saya boleh agak, mungkin kita memerlukan garam ke, cikgu? Ya, betul. Banyak makanan kita perlukan garam. Ya, makanan kita kadang perlukan garam. Garam ni adalah untuk mengawet dia kan. Okey, jadi kita boleh tulis jawapan dia adalah garam, asam keping ataupun beras. Mana-manalah yang sesuai. Salah satulah kalau kita tulis garam pun betul, tulis asam keping pun betul, tulis beras pun betul. Sebab pentaksiran ini hanya minta satu sahaja. Satu sahaja untuk kita tuliskan di situ. Baik, sekarang ni jelas ya. Soalan ini jelas. Okey, baik. Soalan B. B adalah huraikan langkah-langkah untuk menyediakan ikan perkasam. Baik, bagaimana cara kita nak menyediakan ikan perkasam? Baik, di sini cikgu berikan terus jawapan je. Yang pertama, menyiang ikan dan membersihkan ikan yang disiang dengan menggunakan air yang bersih. Okey, mana kita siang dulu, buang sisik dia, kita buang apa saja kotoran dia dengan menggunakan air yang bersih. Baik. Ikan disejatkan dengan menggunakan penapis. Maknanya setelah kita dah siang, kita ambil ikan tersebut, kita masukkan ke dalam tapis, kita toskan dia, kita tapislah dia, buang air buang air. Yang tiga, kita menggaul ikan dengan garam dan asam keping secukupnya. Secukupnya biar sama-sama rata dan elok. Barulah ikan itu dimasukkan ke dalam bekas tertutup dan disimpan dalam peti air, peti sejuk selama semalaman. Itu satu malam lah. Satu malam. Baik. Yang kelima, goreng beras sehingga keperangan dan beras itu ditumbuk ataupun kita kisar. Sehingga bersaiz 1 hingga 2 mm lah. Jangan, tak perlu pakai pembaris. Kita agak-agak sajalah. Okey, agak-agak saja. Yang keenam, buang air ikan sekiranya masih ada. Kalau ada air ikan, kita buanglah. Buang lagi. Salut ikan dengan garam dan beras secukupnya. Yang 8, ikan disimpan dalam bekas tertutup rapat dan diperam. 9, keringkan air yang terkumpul di bawah bekas setiap 2 hingga 3 hari. Peraman kita ini hendaklah selama 2 minggu. 2 minggu. Barulah dia rasa yang sedaplah. Okey, baik. Cadangkan secara pembungkusan ikan perkasam. Baik, cara dia adalah kita boleh pakai karbon kertas, pemateri vacuum, pembalut plastik fleksibel, peranti pengedap dulang. Okey, ini adalah contohlah. Kalau murid sudah lupa contoh gambar, tapi dia nak tulis saja. Jadi tulis saja. Ini supaya refresh balik, ingat balik apa yang telah kita pelajari. Baik. Soalan ketiga, jadual 1 menunjukkan rekod keuangan jualan tumbuhan akuatik oleh Zah Aqua
enterprise untuk satu pusingan. Baik, murid-murid, ini adalah dia punya rekod. Anak benih tumbuhan akuatik, baja, racun serangga, perosak, bil air, bil elektrik, gaji pekerja dan juga gaji pengurus. Berdasarkan jadual. 1. Hitung kos bahan, kos overhead, kos pengeluaran. B. Keuntungan sekiranya menjual 20,000 pokok tumbuhan akuatik pada harga RM1.20 sepokok. Baik, untuk soalan ini, murid-murid hendaklah tahu dulu kata kuncinya adalah jualan tumbuhan akuatik. Dan untuk menjawab soalan ini, murid-murid hendaklah pastikan dahulu dia punya kategori dulu. Okey, baik. Contoh anak benih tumbuhan akuatik adalah bahan. Okey, baja adalah bahan. Racun serangga adalah bahan. Bil elektrik adalah apa? Overhead. Bil air adalah overhead dan bil telefon adalah overhead. Gaji pekerja adalah upah, maka gaji pengurus adalah upah. Maka kos bahan kita tulis pada bahagian bawah. Kos bahan sama dengan anak benih tumbuhan tambah baja tambah racun serangga perosak. Tulislah di bawah ini dan kiralah, ya, murid-murid, kira, tulis, tarik saja, tarik saja. Baik, ini adalah kos bahan. Manakala kos overhead adalah yang warna kuning tu, ya. Kos overhead adalah warna kuning, maka kita tulis kos overhead adalah bil elektrik, bil air dan juga bil telefon. Tulis pada bahagian bawah. Kos overhead berapa, kos bil telefon berapa, kos untuk bil air bil dan air elektrik berapa. Okey, dah tulis, maka campur saja semua, maka dapatlah RM2,150. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah kos upah. Kos upah adalah gaji, ya. Gaji pekerja dan juga gaji pengurus. Ini kita kena tahu. Pengurus pun kena ada gaji walaupun itu adalah milik dia. Supaya tidak ada kerugian. Maka gaji dia adalah 4,000 campur dengan gaji pekerja 4,000 campur dengan 4,500, 8,500. Baik, soalan B adalah keuntungan. Sekiranya kita menjaya jual lah. Maka keuntungan bermaksud jualan tolak dengan kos pengeluaran, iaitu kos bahan tambah kos overhead dan juga kos upah. Okey. Keuntungan tadi kita darab seperti mana ini, maka kita akan dapatlah 8,850. Okey, baik. Tip cikgu untuk bahagian B untuk murid-murid yang berada di rumah ialah baca soalan dengan teliti, fahamkan kehendak soalan. Bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Gariskan kata kunci tersebut. Cadangkan idea yang sesuai dan relevan. Tuliskan jawapan yang sekurang-kurangnya 2 huraian atau berserta contoh. Jika soalan berkaitan dengan terangkan, maka jawapan mesti ada fakta dan sebabnya. Jika soalan berkaitan dengan huraian, jawapan tidak perlu ada sebabnya. Lakar jelas, gunakan pensil 2B, label dan warnakan. Jawab soalan mengikut urutan A, B, C dan D. Seterusnya atau 1, 2 dan 3. Baiklah, cikgu. Cikgu boleh berikan rumusan yang ringkas untuk kita hari ini. Baik, rumusan ringkas untuk hari ini adalah di mana murid-murid hendaklah ingat balik apa yang telah kita pelajari di rumah, di sekolah, di bengkel, dan hendaklah selalu membaca buku, supaya kita dapat mengimbas kembali apa yang telah dipelajari. Dan cikgu harap murid-murid di rumah boleh mengikuti apa yang telah cikgu ajar tadi dan ikut tip-tip yang telah cikgu kongsikan. Baiklah, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Zuharizam atau Cikgu Zack, kepada jurubahasa isyarat kita juga Cikgu Ilda. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Penonton di rumah, teruskan pembelajaran anda. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi di Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM.